Terima kasih Datuk Pengerusi, izinkan Puchong untuk berbahas peringkat jawatan kuasa Jabatan Perdana Menteri. Datuk Pengerusi, Puchong ingin bermula dengan Kepala B1 Parlimen 010000 urusan Parlimen. Saya ingin mengucapkan syabasan tahniah kepada kerajaan kerana telah pun membawa RUU Perkhidmatan Parlimen yang juga pun diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Akta ini menggantikan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 yang asal yang telah pun dimansuhkan pada tahun 1992. Selepas 33 tahun, kerajaan perpaduanlah yang menunjukkan political will yang cukup kuat untuk mengembalikan otonomi kepada Parlimen, di mana perkhidmatan Parlimen sekarang menjadi entiti yang berasingan daripada perkhidmatan awam dan Parlimen mempunyai otonomi untuk menguruskan bajet sendiri. Akta ini akan mengukuhkan sekali lagi demokrasi negara kita dan mewujudkan semak dan imbang antara legislatif dan eksekutif yang lebih kuat. Walaupun akta ini telah pun diwartakan, tetapi Puchong kira ia akan mengambil masa untuk penstrukturan semula pentadbiran dan organisasi. Oleh itu, Datuk Pengerusi, Puchong ingin tahu bilakah akta ini akan dikuatkuasakan dengan sepenuhnya di Parlimen ini. Apakah status terkini? Seterusnya, Puchong juga ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada Kepala 040200 menaik taraf pembaikan dan penyelenggaraan bangunan. Puchong sangat mengalu-alukan pembaharuan Parlimen baru-baru ini di mana 10 jawatan kuasa pilihan khas JKPK telah pun diubah menjadikan 10 jawatan kuasa tetap Parlimen jawatan kuasa pilihan berkaitan Kementerian JKP. Namun begitu, pembaharuan ini perlu disertai dengan fasiliti yang mencukupi, Datuk Pengerusi. Untuk pengetahuan Datuk Pengerusi, dari pengalaman saya sebagai pengerusi JKP, wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat, kadang-kala kita tidak dapat book bilik mesyuarat untuk membuat pendengaran pada masa yang kita nak buat. Kerana kita hanya ada 3 bilik mesyuarat jawatan kuasa. Ini adalah tidak mencukupi untuk 10 JKP. Lebih-lebih lagi kalau Parlimen ini kita nak membuat pembaharuan Parlimen yang selanjutnya. Puchong berpendapat bahawa pembaharuan Parlimen yang seterusnya yang kita perlu buat ialah perbahasan peringkat jawatan kuasa seperti sekarang. RUU pembekalan belanjawan ataupun RUU yang lain perlu dibuat sebagai jawatan kuasa, bukan di Dewan Utama tetapi di bilik jawatan kuasa. Ini adalah kerana di bilik jawatan kuasa, di peringkat jawatan kuasa, kita ada to and fro discussion. Dasar boleh dibuat dan kita boleh soal topik dengan lebih teliti. Untuk pengetahuan Datuk Pengerusi, semalam JKP Wanita dan JKP Pembangunan Insan 15 ahli Parlimen kita duduk bersama di bilik jawatan kuasa, kita berbincang dengan Kementerian Pendidikan, PDRM, KKM berkenaan dengan isu-isu keselamatan pelajar. Saya mendapati bahawa perbincangan yang kita buat di bilik jawatan kuasa ini adalah jauh lebih mendalam dan efektif kalau kita bandingkan dengan Dewan Yang Mulia ini. Kalau kita tengok hari ini, kita bincang, semua kita bahas di bilik jawatan kuasa di Dewan Yang Mulia ini. Lepas itu menteri akan gulung. Tetapi masa dia gulung, mungkin apa yang kita bahaskan tidak sempat untuk jawab. Dia jawab secara tertulis atau tidak sempat untuk jawab soalan selanjutnya. Oleh itu kita akan stuck di sana dan kadang-kadang kita perlukan sesi yang seterusnya untuk membincangkan topik yang sama. Kalau kita Parlimen ini kita boleh membuat pembaharuan di mana perbincangan polisi secara mendalam boleh dibuat di bilik jawatan kuasa dan ini akan menjadikan dasar kita lebih komprehensif dan Parlimen ini akan menjadi pembuat dasar yang betul-betul adalah pembuat dasar di Malaysia. Oleh itu harapan saya ialah Parlimen boleh memberi lebih banyak peruntukan lagi supaya lebih banyak bilik mesyuarat perlu diwujudkan. Kerana kalau kita nak membuat perbincangan begitu banyak di peringkat jawatan kuasa, kita perlu ada bilik mesyuarat dengan fasiliti yang tertentu seperti mic, kamera dan kita juga kena ada pasukan Hansat yang diperlukan. Selain itu, Puchong juga ingin cadangkan pengurusan Parlimen di mana show-show penyata yang dibentangkan oleh JKP perlu dijawab oleh pihak eksekutif sekurang-kurangnya secara bertulis. Show ini perlu dijawab satu demi satu. Setuju atau tak? Kementerian setuju tak show JKP? Kalau ya, apakah rancangan pelaksanaan? Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, kita JKP sentiasa kita dan PAC juga sentiasa kita buat mesyuarat banyak-banyak.
kita keluarkan penyata susah payah, kita buat show semua, dan apa yang akhirnya kita, apakah hasilnya? Mungkin hasilnya adalah hanya dimuat naik upload di website parlimen sahaja. Tak ada apa-apa follow up daripada kementerian. Oleh itu saya rasa pengurusan parlimen kita perlu mewajibkan semua kementerian yang terlibat dalam show JKP untuk jawab. Ya, tidak setuju ke tidak, apakah perancangan. Datuk Pengerusi, seterusnya Puchong ingin mengalih ke B6 04000 pengurusan kehakiman dan perundangan. Merujuk kepada peningkatan gaji hakim sehingga 30%, apakah perincian peningkatan ini? Adakah hakim-hakim mahkamah seperti magistrate dan juga hakim mahkamah session juga akan menerima peningkatan gaji? Jika tidak, adakah kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan peningkatan gaji bagi mereka? Selain itu, apakah usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk meningkatkan pengambilan jurubahasa mahkamah, terutamanya bagi bahasa Cina dan Tamil, di mana jurubahasa sekarang adalah semakin tidak mencukupi? Puchong ingin cadangkan kerajaan untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan gaji permulaan bagi jurubahasa. Isu seterusnya dan isu terakhir yang saya ingin bangkitkan adalah berkenaan dengan mahkamah bergerak. Puchong ingin mendengar ucapan gulungan Menteri Bayu di peringkat dasar tentang rancangan kerajaan untuk memperluaskan mahkamah bergerak di Semenanjung, merangkumi perkhidmatan seperti mahkamah kanak-kanak bergerak, van saksi kanak-kanak dan sebagainya. Datuk Pengerusi, Puchong sangat menyokong penuh usaha ini kerana ia akan membantu memastikan lebih banyak kes melibatkan kanak-kanak, terutamanya kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak dapat diteruskan dan mangsa kanak-kanak boleh mendapat keadilan di sistem keadilan di Malaysia. Datuk Pengerusi, dengan adanya mahkamah bergerak, mangsa kanak-kanak di luar bandar ataupun di pinggir bandar, terutamanya mereka daripada golongan kurang berkemampuan, mereka boleh akses kepada mahkamah dengan lebih mudah. Sebelum ini mereka perlu pergi jauh, kena ada transport fees, kena ada banyak. So oleh itu ramai di antara mereka give up seeking justice kerana masalah pengangkutan. Oleh itu dengan ini kita boleh teruskan lebih banyak kes. Selain itu, di van saksi kanak-kanak, daripada pendengaran dan juga perbincangan saya dengan ramai di luar sana, kita mendapati bahawa saksi kanak-kanak lebih selesa memberi keterangan dan tidak ditakutkan dalam van saksi. Tetapi kalau di mahkamah, setting itu sangat menakutkan. Dia takutkan dewasa, apatah lagi kanak-kanak. Ini semua pemaharan ini Puchong sangat mengalu-alukan, dan saya kerana semua ini akan menggalakkan mangsa kanak-kanak untuk teruskan perbicaraan dan keadilan boleh dicapai. Dengan ini Puchong ingin mendapat perincian berapakah mahkamah bergerak baru yang akan diwujudkan di Semenanjung, Sabah, Sarawak masing-masing pada tahun 2026, dan apakah KPI yang telah pun ditetapkan untuk kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dari segi peratusan kes yang selesai perbicaraan dan juga masa untuk menghabiskan penyelesaian dengan keputusan mahkamah. Itu sahaja Datuk Pengerusi dan saya sokong. Terima kasih Yang Berhormat Puchong.